Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Anda sedang menonton Agenda Awani. Kejadian tanah runtuh di Bukit Tunku, iaitu insiden yang berlaku berhampiran dengan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia MACA dan juga Institut Integriti Malaysia dikatakan berpunca daripada kebocoran paip air bawah tanah. Ini memetik apa yang dikatakan oleh Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nathalinggi. Katanya siasatan bahagian forensik tanah runtuh cawangan kejuruteraan Cerun oleh Jabatan Kejeraya JKR mendapati kebocoran paip itu telah menyebabkan ketepuan tanah yang tinggi sehingga mengakibatkan runtuhan berlaku. Mungkin kita perlu fahami beberapa aspek teknikal mengenai perkara ini, tapi lebih penting kerangka besarnya ialah bagaimana kita mahu memastikan ada pengurusan yang lebih baik supaya kejadian seperti ini tidak berulang dan tidak mengakibatkan kerosakan dan juga ancaman kepada kehilangan nyawa. Alhamdulillah kejadian itu tidak mengakibatkan kehilangan nyawa di Bukit Tunku ini, tapi bagaimana kita memahami daripada aspek teknikal dan juga pengurusan secara keseluruhannya. Saya ingin bersama dengan antara individu yang pertama kami hubungi ketika kejadian itu berlaku semalam, iaitu Profesor Dr. Eddie Tonizam Muhammad, merupakan Dekan Fakulti Kejuruteraan dari Universiti Teknologi Malaysia UTM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami. Kita bercerita mengenai punca, tapi dalam masa yang sama Prof, mungkin kalau orang seperti saya mungkin mengatakan bahawa paip pecah, tapi bagaimana dapat menyebabkan ada takungan yang begitu besar dan menyebabkan tanah sebegitu banyak untuk runtuh dan menyebabkan ketinggiannya itu lebih 15 meter. Apa yang kita dapat fahami sebenarnya dan betapa pentingnya proses analisis dan juga penyiasatan itu untuk mengambil punca yang mengatasi punca yang sebenar dan mengapa ianya mengambil sedikit masa? Ya, terima kasih banyak Cik Zul dan juga Astro Awani kerana menghubungi. Pertamanya bila kita lihat keruntuhan yang berlaku di Bukit Tunku di bangunan SPRM, Akademi SPRM ini, kita sekali lagi melihat bahawa runtuhan cerun tabakan telah pun berlaku dan beberapa insiden yang seumpama ini juga telah kita lihat sebelum ini. Uh, Melihat kepada kejuruteraan cerun kita lihat kita boleh pecahkan dia kepada dua jenis cerun lah. Satu adalah cerun buatan manusia dan satu lagi adalah cerun semula jadi. Dalam kes yang sebegini adalah cerun buatan manusia di mana kawasan tersebut merupakan kawasan tanah tinggi dan berada di kawasan lereng. Kemudian telah pun ditarah sebahagian daripada bukit tersebut dan ditambak. Ini menjadikan dia satu jenis cerun yang mempunyai risiko yang lebih tinggi berbanding dengan cerun semula jadi. Dan ia memerlukan beberapa reka bentuk dan analisis yang harus disokong dengan aspek kejuruteraan dan kita melihat apabila membuat reka bentuk cerun tersebut adalah melihat kepada nilai faktor keselamatan, factor of safety cerun tersebut, di mana berat dan juga external factors ataupun faktor-faktor luaran yang boleh menjadi penyumbang kepada ketakstabilan cerun tersebut tidak dilampaui. Dan dalam kes begini adalah telah dilampaui dan akhirnya cerun tersebut telah pun gagal dan tergelincir. Dalam kes ini ada beberapa perkara lah yang kita boleh ambil pengajaran, iaitu berkenaan dengan parameter tanah yang mendasari tersebut. Ini adalah cerun tabakan, maknanya tanah asal telah pun longgar dan kemudian ditambak dan ini mengurangkan dia punya kekuatan. Selain daripada itu, ada juga kes seperti mana yang telah pun dinyatakan oleh siasatan awal, mengatakan bahawa mungkin terdapat paip yang bocor menjadi penyumbang kepada pengumpulan air hingga menyebabkan tekanan air liang
dan juga menjadikan cerun tersebut menjadi tepu dan akhirnya ia tidak dapat menampung. Dalam kes sebegini, uh, mungkin juga kita tak dapat pastikan lagi sama ada pipe tersebut telah pun pecah sebelum cerun tersebut gagal ataupun ia pecah setelah cerun tersebut gagal. Membonsor. Gagal. Jadi ada beberapa perkara lah yang menjadi uh, antara faktor penyumbang terbesar. Saya tak pasti di kawasan ini, tetapi kebanyakan di cerun-cerun buatan di mana telah pun ditarah, di asalnya ia merupakan kawasan semula jadi yang akan mengalami aliran air tanah yang intermittent ataupun yang berkala. Apabila dia hujan, dia akan ada aliran air. Dengan aliran air. Tetapi apabila dia tak hujan, maka dia tidak ada aliran air di situ. Jadi ini mungkin uh, boleh menjadi faktor penyumbang yang agak besar dan kebanyakan daripada kawasan-kawasan yang ditambak sebegini mempunyai masalah sebegini sebab kerana kita tidak dapat pastikan semasa reka bentuk tersebut adakah aliran air yang secara berkala apabila selepas sahaja hujan pada kelebatan yang tertentu akan mengakibatkan aliran ini. Dan ya. Prof, ramai yang mengatakan bahawa perlunya ada lebih pakar. Ini juga saya memetik oleh ahli Parlimen Segambut YB Hanayo mengatakan bahawa kita perlu lebih ramai pakar kerana beliau mengambil kira lebih 100 hakisan tanah serius yang dilaporkan di Parlimen Segambut sekitar tahun lalu. Kata beliau mengatakan bahawa di BKL perlu memperkasakan unit kejuruteraan cerun untuk meneliti setiap aduan penduduk. Tapi dalam masa sama, soalannya ialah adakah kita cukup pakar? Satu. Keduanya, bagaimana kita nak memantau cerun mana yang buatan, cerun mana yang risiko semula jadi dan sebagainya. Dan juga adakah kita ada satu teknologi yang lebih efisien untuk memantau cerun-cerun ini ataupun bagaimana situasi sebenarnya Prof kalau kita dapat fahami? Saya fikir dalam Malaysia kita telah pun ramai mereka yang telah pun arif dan juga jurutera-jurutera geoteknikal yang profesional yang berkelayakan bagi mereka bentuk cerun-cerun buatan ataupun cerun semula jadi ini. Namun kita melihat dalam kes begini kita boleh pecahkanlah dia kepada 3 jenis kes senario. Yang pertama, adakah kawasan tersebut merupakan kawasan yang baru hendak diteroka ataupun hendak dibuat cerun. Seperti mana yang kita dapat lihat dalam kes di Hong Kong. Mereka mengambil model melihat kepada kawasan-kawasan yang baru hendak diteroka ini perlu mempunyai polisi dan juga peraturan yang tertentu. Dan kemudian daripada peraturan-peraturan yang tertentu ini, mereka benar-benar melihat supaya tidak ada pembangunan dan sekiranya ada pembangunan di kawasan berisiko tersebut mempunyai reka bentuk cerun yang benar-benar cukup kukuh untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini menimpa. Ini adalah dalam kes pembangunan yang baru. Dalam kes yang mana telah pun ada cerun-cerun sedia ada seperti dalam kes di Bukit Tungku ini, maka dekat sini perlukan pemantauan yang sangat komprehensif dan juga berkala agar cerun-cerun sekiranya mempunyai tanda-tanda ataupun mempunyai pergerakan di cerun itu yang boleh mengundang kepada bahaya telah pun dapat dipantau di peringkat awal dan dapat dibuat langkah-langkah mitigasi. Ini juga bagi mengelakkan sekiranya kalau katakanlah cerun tersebut tidak selamat dan mempunyai ada mungkin akan berlaku runtuhan dalam masa yang
tertentu dan telah pun boleh dianggarkan di situ, maka proses upgrading ataupun proses penambahbaikan kepada cerun tersebut boleh dibuat. Dan satu lagi ialah ketika modelnya adalah untuk mengurangkan impak sekiranya berlaku kegagalan cerun tersebut, maka hendaklah dipastikan ada orang ramai yang berada tersebut tidak dibenarkan untuk duduk kawasan tersebut, dan sekiranya memang perlu ada orang-orang yang di situ yang akan diajar berkenaan dengan tanda-tanda melihat kepada faktor kegagalan yang boleh menjadi mengundang bahaya. Jadi ini adalah tiga aspek ataupun senario yang boleh diambil kira dalam kita mengurus cerun dengan baik. Tapi pengurusan dan juga pemantauan cerun ni Prof, adakah tanggungjawab PBT semata-mata ataupun macam mana sepatutnya yang win-win situation yang perlu dilakukan? Prof mengambil kira pengurusan dan juga polisi dan peraturan dilakukan di Hong Kong contohnya. Itu sebelum sesuatu projek dimulakan. Tapi selepas pembinaan untuk jangka masa panjang, apa yang idealnya untuk pengurusan cerun ini dan juga bagaimana masyarakat benar-benar memberikan maklum balas yang betul dan pihak berkuasa menerima dan juga ambil tahu mengenai respon yang diberikan oleh masyarakat? Ya, dalam pengurusan cerun ini, satu adalah kita melihat ketika hendak dibina pembangunan yang baru. Yang kedua adalah cerun-cerunnya sedia ada. Haruslah dipantau dan juga ditambah baik sekiranya perlukan penambahbaikan dengan tuntas dan juga dengan awal, peringkat awal supaya tidak berlaku malapetaka. Dalam kes untuk memantau ni ada beberapa peralatan yang kejuruteraan yang boleh dibuat, termasuklah dengan membuat sensor, menggunakan inclinometer untuk melihat dia punya pergerakan cerun dan juga dia punya berapakah degree yang berapa darjah pergerakan telah pun berlaku, dan ini akan memberikan tanda-tanda awal. Dan seterusnya adalah dengan melihat kepada extent sekiranya berlaku runtuhan, orang-orang yang berada di sekitarnya itu dapat diminimalkan, dan juga satu lagi ialah mereka dapat melihat kepada perkara-perkara yang boleh menjadi tanda awal. Jadi menjawab pada Cik Zul punya soalan ni, sebenarnya dalam pengurusan cerun ni melibatkan ramai pihak. Ini termasuklah dengan yang mereka bentuk, jurutera yang berkelayakan untuk mereka bentuk. Selain daripada itu, local authority ataupun pihak berkuasa tempatan, government agency teknikal daripada kerajaan yang bertanggungjawab ini adalah juga penting untuk dilihat. Selain daripada itu adalah daripada agensi-agensi kebajikan sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini ini, maka ada tindakan yang menyokong kepada kebajikan, seterusnya kepada publik, iaitu kepada orang ramai, yang mana mereka lah yang terkesan secara direct. Ini perlulah diberikan pengetahuan dan juga cara-cara bagaimana untuk melihat tanda-tanda awal runtuhan yang mungkin boleh terjadi. Selain daripada itu adalah agensi yang membuat kajian ataupun membuat pendidikan dalam hal ini. Emergency rescue units, pihak-pihak mungkin insurans juga, pihak media tidak terkecuali, dan ramai lagi pihak yang menjadi stakeholder ataupun pemegang taruh dalam keadaan cerun ini. Prof, apa indikasi awal untuk kita mengenal pasti sesuatu kawasan itu berisiko?
kadang-kadang kalau rumah tu mungkin kita lebih tahu persekitarannya, tapi kalau seperti kawasan di Bukit Tunku ini kawasan awam, berkaitan dengan pejabat kerajaan dan sudah pasti ianya memerlukan satu pemantauan dan kebijaksanaan tersendiri. Apa indikasi awal untuk kita tahu ini potensi untuk ada tanah runtuh ataupun ada aliran air, cuaca panas, kadang-kadang bila petang hujan lebat. Ada juga orang kata macam bila hujan lebat ni, ini musim untuk berlakunya risiko tanah runtuh. Tapi apa indikasi-indikasi awal yang kita boleh fahami secara mudahnya oleh rakyat kebanyakan? Antara perkara-perkara yang boleh dipantau oleh orang ramai adalah kesan-kesan daripada aliran air yang agak mendominasi satu-satu kawasan tersebut. Sebab air ini merupakan antara faktor yang utama di kawasan negara kita lah, kerana kita mengalami hujan yang banyak dan bila kita melihat ada tanda-tanda ada aliran air yang agak luar biasa dan juga agak banyak, maka ini adalah satu daripada aspek untuk kita Risiko. berwaspada. Okay. Selain daripada itu, kita melihat kepada kesan-kesan daripada pergerakan tanah. Dan ini kita boleh lihat kepada kalau ada rekahan ataupun ada pokok yang tumbang dekat setengah-setengah kawasan, dan telah pun ada beberapa kawasan tersebut yang telah pun pecah, dan ini adalah antara perkara yang boleh menjadi faktor penyumbang. Namun begitu, kita juga sedar bahawa kadang-kala bukan sahaja air selepas hujan lebat yang menjadi ni, kadang-kadang risikonya memanglah akan jadi lebih tinggi, tetapi tidak semestinya selepas hujan lebat dia akan terjadi runtuhan. Kerana kebanyakan daripada runtuhan yang kita lihat dia berlaku ketika selepas beberapa hari hujan yang lebat, dan juga apabila cerun sesuatu kawasan tersebut telah pun menjadi semakin lemah, iaitu selepas beberapa puluh tahun dibina, maka dia mempunyai risiko yang boleh runtuh kerana dia hujan kering, hujan kering, dia makin lemah dan akhirnya dia boleh runtuh secara serta-merta. Dan ini kalau dalam kes beberapa tempat yang berlaku runtuhan, kadang-kadang kita ada tembok penahan. Ini retaining wall. Dan retaining wall ni kadang-kadang kita boleh nampak dia ada tilt, dia ada bulging, dia ada macam-macam lah, dia punya pergerakan yang boleh terjadi, dan ini juga antara faktor yang boleh menjadi perkara yang boleh diawasi lah oleh pihak-pihak rakyat yang biasa lah. Berapa tempoh yang ideal, yang sesuai, yang sepatutnya kita lihat untuk kerja-kerja pemulihan dan juga maintenance untuk cerun-cerun ini secara berkala? Prof mengatakan tadi 20-30 tahun. Yang sebaiknya secara berkalanya bagaimana pemantauannya, Prof? Sebenarnya untuk cerun-cerun yang telah pun dibina, iaitu cerun yang berbentuk kejuruteraan, iaitu cerun manusia, dan juga dia kawasan yang diduduki oleh ramai orang dan boleh mendatangkan bahaya yang banyak kepada harta benda ataupun nyawa manusia, maka cerun-cerun yang mempunyai risiko tinggi ini perlulah dipantau sebaik daripada dibinanya cerun tersebut, dan kemudian dilakukan secara berkala. Berkala ini boleh jadi dalam masa 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, malah boleh juga dalam beberapa minggu sahaja untuk dipantau sekali dan lihat apakah risiko yang boleh terjadi. Jadi ini adalah bagi kita mencari langkah mitigasi yang perlu sekiranya kita dapati memang ini adalah kawasan yang boleh mengundang bahaya. Dan untuk cerun-cerun sebegini, saya fikir kita telah pun boleh buat kawasan-kawasan yang mempunyai risiko yang tinggi, di mana cerun-cerun tambakan ataupun ada bangunan-bangunan yang ramai penduduk ataupun ramai pekerjanya
boleh dikelaskan dan juga boleh di zonkan bahaya ataupun berwaspada dan sebagainya, dan ini boleh dilihat secara sistematik langkah pemantauannya. Prof, adakah bagaimana kita buat pembandingan? Sudah pasti pemantauan dan juga pengurusan risiko cerun ni ada kos tertentu. Tapi pasca bencana sekiranya terjadi runtuhan seperti ini akan mengakibatkan kos yang lebih banyak. Jadi antara pertimbangan kos sebelum dan juga selepas itu, bagaimana kita melihat mana yang lebih memberikan impak yang lebih merugikan? Dan kadang-kadang seringkali pemerhatian sebelum terjadi bencana itu tidak diambil kisah ataupun tidak diletakkan satu dana yang tertentu. Pandangan Prof bagaimana? Dan memang kita dapat lihatlah kan, banyak kali runtuhan-runtuhan sebegini terjadi, dan setiap kali apabila runtuhan sebegini terjadi, maka akan timbul cerita-cerita yang sama dia punya cadangannya, iaitu hendaklah buat langkah pemantauan dan sebagainya. Sebenarnya apabila bangunan ataupun cerun telah pun dibuat, maka adalah menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama sekali kepada pihak yang mempunyai kawasan tersebut. Selain daripada itu, pihak-pihak berkuasa tempatan yang menguasakan serta agensi kerajaan yang memberikan sokongan kepada cerun yang selamat ini juga akan mengambil peranan masing-masing dalam melihat kepada apakah kos yang perlu ditanggung oleh pihak-pihak mempunyai bangunan ataupun cerun tersebut, mungkin merasakan bahawa kos tersebut adalah lebih tinggi berbanding dengan kesan yang mungkin terjadi. Sebenarnya kita ada beberapa stage lah ataupun peringkat untuk memantau. Kadang-kala kita tak perlu langsung menggunakan kos. Kita menggunakan pemantauan daripada kesan-kesan fizikal yang boleh dilihat di kawasan tapak. Selain daripada itu, mungkin kita perlu membuatkan sedikit sahaja pelaburan, melihat kepada sensor-sensor yang tertentu yang boleh dipasang dan juga dipantau oleh mereka yang berkelayakan. Dan ini juga tidak menyebabkan kos pemantauan tersebut melambung tinggi. Jadi ini adalah beberapa langkah yang saya fikir adalah agak ekonomikal dan juga berkesan supaya dapat dipantau. Akhirnya Prof, bagaimana kita mengenal pasti dan juga mengakui bahawa kejadian tanah runtuh ini adalah sesuatu yang perlu kita uruskan, dan juga kerana kita adalah negara yang dikelilingi oleh lembah dan juga bukit-bukit ini semua. Kita juga membuat pembangunan di kawasan-kawasan ini juga. Justru kita perlu mengakui bahawa ini risiko yang kita ambil, dan sudah pasti pemikiran dan juga cara kita menguruskan alam dan juga menguruskan cerun-cerun ini juga memerlukan sesuatu yang menjadi kewajipan, bukannya satu perkara yang disampingkan. Kerana risiko itu kita datang semakin hampir dan juga datang untuk semua orang ataupun dialami oleh semua orang. Bagaimana kita memahami dan juga ingatkan bersama Prof? Ya, dalam negara kita kan, terdapat kawasan-kawasan yang agak berisiko, yang mana kawasan-kawasan bukit yang kita tarahkan untuk membuatkan pembangunan. Dan apabila kawasan-kawasan bukit ini ditarah dan juga dibuat penggunaan, terutama sekali di bandar-bandar yang besar, yang mana beberapa kawasan-kawasan yang agak tinggi kemudian ditarah dan kemudian ditambah dan juga dibina, maka reka bentuk kejuruteraan perlulah dibuat dengan bagus dan juga selamat. Selain daripada itu, hendaklah dipantau. Dan kita cuba melihat kepada pantauan kepada cerun-cerun sebegini haruslah dibuat secara berkala dan juga bersistematik oleh mereka-mereka yang berkelayakan. Dalam kes seperti ini kita telah pun melihat daripada beberapa kajian mengatakan bahawa
daripada cerun-cerun buatan ini, ada juga kadang-kala reka bentuknya tidak dapat menepati daripada reka bentuk yang selamat, dan ini telah pun dilaporkan lebih kurang berlaku lebih kurang dalam 60% gitu. Dan juga namun begitu ada juga bahagian yang mana semasa pembinaannya tidak dipantau dengan baik, pembinaan tembok-tembok dan juga pembinaan cerun yang dibuat. Selain daripada itu adalah faktor-faktor cuaca yang memang negara kita ni memang terdedah dengan iklim yang panas dan juga lembap yang sepanjang tahun, dan kadang-kala hujannya adalah sangat melampau dan agak lebat. Jadi ini memerlukan kita melihat kepada sistematik, pemantauan yang sistematik agar risiko-risiko seperti ini dapat kita kurangkan, dan sekiranya berlaku juga maka kita dapat meminimalkan kesan kepada orang ramai dan juga bangunan harta benda. Okey, terima kasih Prof kerana sedia bersama kami dan juga meminjamkan pengalaman, kepakaran dan juga ilmu bersama dengan kami. Kita bercerita mengenai perkara dan juga kejadian tanah runtuh di Bukit Tunku. Kita bercerita bagaimana dapat mengurangkan risiko dan juga kejadian seperti ini untuk berulang di masa-masa akan datang. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jika ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami astroawani.com dan juga melalui media sosial kami Astro Awani. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.